Assalamualaikum, salam hebat, salam pembuka bicara. Terima kasih saudara kerana bersiaran bersama TV1 secara langsung malam ini. Pastinya dalam rancangan dialog bersama saya Suhaimi Muhammad. InsyaAllah dalam tempoh 1 jam ini anda akan bersama saya dan juga tetamu yang telah pun bersedia. Namun sebelum saya perkenalkan tetamu, ya, ingin saya kongsikan juga dalam apa yang dinamakan sistem pentadbiran negara. Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib ialah menggunakan pakai KPI untuk mengukur prestasi pentadbiran beliau selaras dengan slogan prestasi diutamakan. Dan jika masing-masing masih ingat sebenarnya, mantan Perdana Menteri Pak Lah juga telah memperkenalkan KPI, tetapi ianya hanyalah bagi penjawat awam. Beliau dan ahli kabinet pada ketika itu terkecuali. Namun kini Datuk Seri Najib Tun Razak pula mengangkat KPI ini ke tahap yang lebih tinggi. Ia meliputi Perdana Menteri, beliau sendiri dan semua yang ada di bawah beliau. Keputusan tersebut merupakan satu keunikan dan kelainan. Jadi pada malam ini sebenarnya kita akan memperhalusi KPI yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada April 2009 yang lalu. Dan sebelum itu ingin juga saya mengajak anda untuk berdialog bersama saya. Jadi bagi anda boleh berinteraksi bersama saya secara langsung dengan mendial talian 0322829062, 0322829062 dan juga boleh memberikan komen pendapat menerusi Facebook Dialog. Cari kami di bahagian carian Dialog dan boleh lontarkan pendapat, soalan dan juga komen anda menerusi Facebook. Dan dalam pada itu anda juga boleh memberikan soalan, pandangan menerusi SMS. Hanya typekan dialog, jarak, nama, lokasi dan komen atau soalan anda hantar ke 32776. Jadi seperti mana yang telah kita paparkan di kaca TV. Jadi pada malam ini bersama saya tak lain tak bukan antara salah seorang menteri yang dipertanggungjawabkan dalam bidang KPI, yang berhormat Senator Tan Sri Dr. Koh Sukun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih Tan Sri. Sekali lagi bersama dialog. Sebelum ini bersama Syed Menawar S. Hari ini bersama saya, Suhaimi S juga, dan sebelum itu bersama Sabarudin. Ya, jadi hari ini kita bersama, mungkin di latar masa yang berbeza, tapi di latar tempat yang sama. Dan untuk itu Tan Sri, bersama kita juga pada malam ini untuk sama-sama berdialog ialah wakil daripada FOMCA dan juga daripada QPEX, ya, daripada PPUM, daripada JPJ juga bersama kita. Untuk sama-sama kita melihat KPI, ya, yang masing-masing telah pun maklumi sejak setahun yang lalu. Sebelum itu Tan Sri, ya, KPI yang dilancarkan ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan untuk mencapai tahun 2020. Kenapa KPI dilancarkan? Adakah kerana kita berada di persimpangan untuk mencapai negara maju lantaran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi satu dasar baru untuk menjayakan wawasan 2020? Ya, Suhaimi, sebenarnya kaedah KPI ini atau lebih tepat dikenali sebagai petunjuk prestasi utama, merupakan satu kaedah pengurusan prestasi yang terbukti berjaya dalam sektor korporat, tetapi diguna pakai oleh kerajaan-kerajaan di negara yang maju, yang juga dapat menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, berkesan untuk mendatangkan impak atau hasil yang baik untuk rakyat dan untuk menjanakan pertumbuhan ekonomi secara lebih rancak, lebih cepat dan lebih mampan. Maka oleh itu kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak berpendapat bahawa untuk kita mencapai sasaran wawasan 2020 yang cuma tinggal 10 tahun saja, maka kita kena mempertingkatkan lagi kecekapan sistem penyampaian kerajaan dan juga dengan cara bekerjasama di antara semua kementerian dan agensi yang berkaitan supaya kita fokus untuk meningkatkan 120,000 isi rumah 120,000 yang masih tidak ada bekalan air. Dan kita sekarang ini telah sedang melaksanakan lebih daripada 750 projek bekalan air yang akan menikmati 70,000 isi rumah. Dan ini sebagai dua contoh di mana secara spesifik dengan ada sasaran mengikut KPI
ya, kita menggerakkan semua jentera kerajaan untuk mencapai sasaran itu. Jadi Tan Sri di sini menyentuh mengenai jenayah dan juga mengenai prasarana. Saya nak tanya mengenai rasuah, ya, apakah inisiatifnya dan bagaimana pencapaian. Namun sebelum itu, seorang lagi pemanggil di talian, Tan Sri. Hello. Halo. Halo. Hello, selamat malam. Ya, selamat malam. Siapa di talian? Saya Linggam. Cik Linggam, ya, silakan Cik Linggam. Saya berusia 68 tahun. Okey. Pas masa kita merdeka, saya umur 14. 14 tahun, ya. Ya, terima kasih saudara kerana setia bersama Dialog. Jadi tanpa melengahkan masa, Tan Sri pun masih lagi bersama saya untuk kita bicarakan mengenai memperhalusi KPI. Jadi untuk itu kita nak kongsikan mengenai apa yang terdapat di Facebook kita. Daripada Nurul Saza, model ekonomi baru memerlukan pemerkasaan yang bukan sedikit. 6 pointers di bawah NKRA bakal memperkasa ke arah negara maju. Sehingga kini, apakah halangan yang terbesar berlaku dalam struktural pentadbiran kementerian sehingga melambatkan pencapaian KPI? Okey, Tan Sri, soalan pertama daripada Nurul Saza. Pada amnya, sambutan daripada penjawat awam memang adalah positif dan menggalakkan. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan bahawa masih wujud keperluan untuk berubah dari segi minda, ya, mindset, pandangan dan cara atau amalan yang biasa, ya. Kita ingin memperkenalkan satu sistem yang baru. Ini bermakna bahawa sistem dan amalan yang dahulu itu hendaklah ditinggalkan atau diubah. Dan ini memang melibatkan perubahan sikap, ya. Dan kita memerlukan satu proses di mana mereka akan dengan melibatkan diri dalam proses untuk mengendalikan sesuatu cabaran itu, mereka akan berubah sikap dan juga pendekatannya. Ya. Oleh itu, saya mengakui bahawa penghalang yang utama ialah dari segi sikap dan mindset. Ya. Walau bagaimanapun, kaedah makmal ini dengan secara yang berfokus dapat menghasilkan perubahan itu, ya. Dan tetapi ianya mengambil masa. Ya, kita kena memberi tumpuan kepada satu kumpulan dulu dan diikuti oleh kumpulan yang lain. Ya. Dan selepas itu kita melatih jurulatih, ya, supaya mereka akan mempergandakan lagi kesannya. Jadi setiap inisiatif, idea ini diletakkan kepada menteri. Jadi bagaimana pihak bawahan sendiri untuk menerima, mengambil apa yang telah pun diberikan kepada mereka? Sebenarnya ianya bukanlah diletakkan kepada menteri sahaja, tetapi ianya melibatkan pegawai-pegawai yang bersama-sama dalam makmal itu, ya, dan dipandu oleh menteri yang berkenaan, ya. Dan ini satu proses yang lebih berhasil. Ianya bukan satu proses arahan daripada atas, ya, not top down, tetapi ianya dihasilkan melalui proses makmal di kalangan penjawat awam dari jabatan yang berkenaan, tetapi bersama-sama dengan jabatan-jabatan lain yang ada berkaitan dengan isu ini. Misalnya dalam mencegah jenayah, bukan saja polis, tetapi kita melibatkan rela, rukun tetangga, jabatan pertahanan awam dan sebagainya. Dan kita melibatkan juga Dewan Bandaraya, ya, kerana melibatkan CCTV, ya. Dan ianya memang menjadikan satu usaha bersama dengan semangat bersama, semangat satu Malaysia, ya. Dan ini memang menjadikannya satu pengalaman yang amat dapat memperkayakan
seseorang penjawat awam itu. Okey, jadi sebenarnya memang wujud kerjasama di antara kementerian, jabatan dan agensi. Baik, kita terus kepada Encik Shani yang mahu mengajukan soalan, silakan. Yang Berhormat Tan Sri. Seluruh plan transformasi kerajaan memang amat baik dan progresif. Dan semasa pembentangan PTK pun ramai ketua-ketua makmal menyatakan salah satu cabaran untuk mencapai plan-plan yang dirancang itu adalah political will, kemahuan politik itu sendiri. Kerana banyak hal yang diperkatakan